Jadi saya ucap terima kasih kepada Ustaz Azhar Idrus. Jangan kecam pula Ustaz Azhar Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat penonton yang masih bersama hamba di channel YouTube Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini setahun genap Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran daripada Pakatan Harapan. Apa yang saya nak ucapkan kepada mereka, saya adalah mewakili rakyat biasa di bawah ini merasakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional terlalu menyusahkan rakyat. Dan boleh dikatakan kerajaan yang ada pada hari ini kerajaan yang tidak prihatin kepada rakyat. Di saat rakyat tertekan dengan pandemik COVID, di saat rakyat tidak ada duit, di saat rakyat susah untuk cari duit, mereka membesarkan kabinet. Sehingga ada dua timbalan menteri. Dan adanya timbalan menteri yang langsung tidak berfungsi. Ada sehingga timbalan menteri yang tidak berada di Malaysia tetapi tiap-tiap bulan mereka dapat gaji. Tak apalah, bagi bukan pimpinan yang beragama Islam, mungkin mereka tidak takut kepada dosa dan pahala. Bagaimana pula dengan pimpinan Islam? Dan bagaimana pula dengan pimpinan yang datangnya daripada Parti Islam Se-Malaysia, yakni PAS. Kalau kita masih ingat dulu, PAS sentiasa bercakap bahawa undi PAS dapat pahala. Adakah hari ini setelah mereka menjadi kerajaan, apabila pilihan raya mereka masih berani ingin memberitahu kepada rakyat Malaysia undi PAS dapat pahala? Adakah apabila mereka telah dipilih menjadi ahli parlimen, dipilih ataupun dilantik oleh kerajaan Tebu Atap ini sebagai menteri, timbalan menteri, duta khas ataupun mana-mana dalam JLC, dan mereka tidak melakukan kerja itu dengan bersungguh-sungguh? Dengan erti kata lain, mereka makan gaji buta. Adakah pengundi akan dapat pahala lagi sekiranya pimpinan yang mereka undi pada PRU yang ke-14 akhirnya telah lompat parti, lompat perjuangan, dilantik oleh kerajaan Tebu Atap sebagai menteri, timbalan menteri, duta khas ataupun mana-mana dari JLC, tetapi mereka tidak melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh? Dalam kamus Dewan Bahasa, makan gaji buta ni adalah mereka yang mendapat upah tetapi membuat kerja tidak setimpal dengan apa yang mereka dapat. Kalau ditanya saya lah, saya melihat hari ini memang menteri, timbalan menteri, duta khas dan mana-mana lantikan dalam JLC tidak melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. Bahkan ahli parlimen hari ini pun nampaknya bersenang lenang apabila parlimen ditutup. Akhirnya apabila istana memberitahu bahawa tidak ada halangan pun daripada pihak istana ataupun di bawah ordinan darurat untuk parlimen bersidang, masih tidak kedengaran ahli-ahli parlimen mendesak supaya parlimen segera dibuka. Kalau kita tengok bagaimana bila penjual burger tak boleh berniaga, maka Persatuan Penjual Burger akan bising minta supaya kerajaan percepatkan supaya kedai burger dibuka. Sama juga dengan kedai gunting rambut, artis. Bila industri mereka ditutup, mereka bising. Kerana mereka tahu inilah tempat mereka mencari sumber rezeki. Tetapi nampaknya ahli parlimen, apabila parlimen ditutup, mereka tak ada apa-apa pun. Kecuali di kalangan parlimen pembangkang lah. Tapi parlimen yang menyokong kerajaan Tebu Atap ini, hari dah genap setahun, apabila parlimen dah tutup, mereka selamba saja makan gaji buta. Pada pandangan saya, ialah parlimen dah tempatnya ahli parlimen untuk bekerja selain pada kawasan mereka. Tetapi nampaknya mereka, apabila kerajaan Tebu Atap ini hampir jatuh, maka diisytiharkan daurat. Akhirnya daurat itu tidak menghalang pun parlimen bersidang. Tetapi ahli parlimen mungkin kerana sayangkan jawatan, mereka senyap. Persoalannya, parti PAS yang dulu bercakap soal dosa dan pahala, halal dan haram, adakah halal makan gaji ahli parlimen yang tidak bersungguh-sungguh mendesak supaya parlimen dibuka? Saya sempat bertanya satu soalan kepada Ustaz Azhar Idrus di Facebook dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Azhar Idrus kerana menjawab persoalan saya. Dan saya yakin Ustaz Azhar Idrus bukanlah seperti ulama-ulama yang mengetuk pintu umara, ulama-ulama yang mengetuk pintu pemimpin kerana mencari kepentingan.
Tetapi Ustaz Azhar, beliau tidak mengetuk rumah pemimpin, tetapi pemimpin yang mencari beliau. Dan Alhamdulillah, soalan saya dijawab dalam satu posting, di mana Ustaz Azhar Idrus sendiri memberitahu, ini bukan saya yang cakap, ini Ustaz Azhar Idrus, yang kita tahu ilmunya tinggi dalam agama. Dalam satu posting Ustaz Azhar di Facebook, Ustaz Azhar Idrus menaikkan satu posting berkenaan dengan diam atau tegur pemimpin. Alhamdulillah, dalam posting tersebut bahawa memang kewajipan rakyat, kewajipan kita untuk menegur pemimpin kalau buat silap ialah dengan banyak hadis-hadis yang memberitahu supaya mencegah kemungkaran, jangan diam kalau melihat kemungkaran. Ustaz Azhar telah masukkan dalam posting tersebut ialah agama kita adalah agama nasihat, ad-din nasihat. Jadi mengkritik, menegur, menasihati adalah salah satu yang dianjurkan di dalam agama Islam. Saya telah bertanya kepada Ustaz Azhar Idrus berkenaan, saya tanya, kalau ada pemimpin yang makan gaji buta, bolehkah kita membuat kempen supaya rakyat tidak lagi memilihnya pada PRU yang selepas itu? Jadi Ustaz Azhar Idrus menjawab, kalau pimpinan itu tidak buat kerja seperti mana yang diambil upahnya, maka wajib untuk menukar pemimpin tersebut. Jadi kalau kita lihat hari ini pandangan saya lah, berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz Azhar. Ustaz Azhar Idrus tidak menyebut mana-mana pimpinan Perikatan Nasional ke Pakatan Harapannya, tetapi kalau ada pimpinan yang tidak melakukan kerjanya dengan bersungguh, maka ianya adalah gaji buta. Dan kalau ianya pimpinan ataupun wakil rakyat, ahli parlimen yang makan gaji buta, maka wajib ditukar pada pilihan raya selepas itu. Jadi hari ini saya berpandangan PAS di dalam kerajaan tidak langsung menegur Tan Sri Muhyiddin Yassin, mendesak supaya parlimen segera diadakan. Dan boleh dikatakan PAS seperti bersubahat ataupun PAS seperti menjadi benteng kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana takut kehilangan jawatannya. Jadi PAS yang dulu yang bercakap soal dosa dan pahala, halal dan haram, nampaknya sudah tidak ada sifat sedemikian. Dan saya yakin PAS juga sudah tidak berani nak memberitahu kepada rakyat undi PAS dapat pahala, kerana hari ini PAS bersekongkol dengan MCA, MIC, gerakan yang jelas menolak hukum hudud dan juga RUU 355. Kerana dulu PAS memberitahu mereka berpisah dengan DAP kerana DAP tak bersetuju dengan RUU 355 dan juga hudud. Hari ini parti tersebut bersekongkol dengan parti yang lebih teruk daripada DAP yang menolak dan menentang hudud. Jadi undi PAS dapat pahala rasanya sudah tidak relevan. Apatah lagi kalau hari ini PAS seperti khadam MCA yang tidak ubah hanya mengisi kekosongan dan mendapat jawatan semata-mata untuk memastikan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ialah sehingga PAS sanggup terima jawatan timbalan Menteri 2 yang kita lihat benar-benar menyusahkan rakyat. Berapa kos duit rakyat yang telah digunakan untuk membesarkan kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya kerana ini adalah upah mereka kerana menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Ini di antara kabinet terbesar. Dan sudah pasti kabinet ini bukan percuma, ianya mempunyai kos yang besar. Jadi apa kabar pimpinan PAS yang berada dalam Perikatan Nasional? Beranikah anda menyatakan bahawa undi PAS dapat pahala? Beranikah anda? Saya yakin anda sudah tidak ada keberanian seperti itu. Jadi sempena ulang tahun yang pertama Perikatan Nasional, sama-samalah kita bermuhasabah. Perikatan Nasional adalah kerajaan yang menyusahkan rakyat. Itu adalah hakikat. Kita tanyalah daripada bawah sampai ke atas. Peniaga kecil sehingga peniaga besar. Mereka terganggu dengan urusan politik Perikatan Nasional ketika mereka tebuk atap, bahkan ketika mereka mempertahankan di saat mereka tidak ada sokongan majoriti. Akhirnya mereka menggunakan politik ugut dan politik tawaran, dan tawaran ini mereka menggunakan jawatan-jawatan yang ada dalam kerajaan Malaysia. Adakah ini kerajaan yang diidam-idamkan oleh PAS? Berbalik pada persoalan yang saya ajukan kepada Ustaz Azhar Idrus tadi, maka saya lebih yakin bahawa pimpinan hari ini yang tidak melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh kerana mereka mendapat gaji hasil daripada duit rakyat, maka kita ada hak untuk menanya mereka. Kita ada hak untuk menegur mereka kerana kita pembayar cukai. Jadi kalau mereka jadi ahli parlimen, mereka jadi menteri, timbalan menteri, duta khas,
hasil duit rakyat tetapi melakukan kerja dengan tidak bersungguh-sungguh, maka ayolah sama-sama kita kempen kepada rakyat Malaysia, pimpinan yang makan gaji buta, kita akan tolak pada pilihan raya yang ke-15. Siapakah pimpinan yang makan gaji buta? Pimpinan yang makan gaji buta adalah pimpinan hari ini apabila parlimen ditutup, mulutnya diam. Pimpinan hari ini yang jadi timbalan menteri, yang jadi duta khas atau jadi menteri, tetapi tidak buat kerja. Bila ditanya, oh jangan tanyalah ini soal kerajaan. Ini pada pandangan saya juga mereka yang makan gaji buta. Maka pada pilihan raya yang ke-15, kita semua rakyat Malaysia menolak mana-mana pimpinan yang makan gaji buta. Kita rakyat Malaysia bersatu hati menolak pimpinan yang makan gaji buta. Kerana ini duit kita. Duit kita dihabiskan kepada mereka yang hanya untuk bermegah-megah dengan jawatan, tetapi mereka tidak melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Tibalah masa rakyat Malaysia bersatu hati, kita menolak semua mana-mana pimpinan yang makan gaji buta. Sama juga ada menteri sepatutnya menjaga wanita, tetapi tiba-tiba sibuk nak jadi model. Adakah itu maksudnya melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh? Pada pandangan saya, itulah di antara contoh pimpinan yang melakukan kerja dengan tidak bersungguh-sungguh. Jadi kalau melakukan kerja dengan tidak bersungguh-sungguh, samalah dengan makan gaji buta. Kalau anda tak percaya, anda semak Kamus Dewan Bahasa, apakah maksud makan gaji buta. Akhir sekali, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Azhar Idrus kerana menjawab persoalan saya. Dan saya tegaskan di sini, Ustaz Azhar Idrus tidak menuju kepada mana-mana pimpinan, Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke. Ustaz Azhar cakap umum. Mana-mana pimpinan yang tidak melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, ya, itu mereka makan gaji buta. Dan mereka ini wajib ditukar pada pilihan raya yang ke-15. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ustaz Azhar Idrus. Jangan kecam pula Ustaz Azhar Idrus. Ustaz hanya menjawab persoalan saya. Dan saya sekali lagi ucap terima kasih. Dan saya yakin Ustaz Azhar Idrus dia tidak seperti ulama hari ini yang nampaknya lebih suka berdamping dengan pimpinan. Tak tahulah nak cari apa kelebihan. Tetapi Ustaz Azhar suka berdamping dengan rakyat dan dia banyak mengajar daripada berjumpa dengan pimpinan. Kalau dia jumpa pimpinan pun, pimpinan yang nak jumpa dia. Bukan dia pergi ketuk pintu rumah pimpinan. Jadi saya yakin, mungkin saya berbeza pandangan tentang politik dengan Ustaz Azhar Idrus, tetapi dalam bab ini, beliau bercakap benar dan beliau di antara ustaz yang jujur apabila berkata-kata. Di atas alasan itu, marilah sama-sama kita menolak mana-mana pimpinan yang makan gaji buta. Kita tolak pimpinan yang makan gaji buta. Hari 15 adalah pelaksanaan rakyat tolak pemimpin makan gaji buta. Terima kasih dan sebarkan video ini. Semoga pimpinan, menteri, timbalan menteri, duta khas dan mana-mana yang dapat lantikan politik di GLC ataupun di mana saja lantikan politik, tetapi tidak melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, dengan erti kata lain makan gaji buta, menonton video ini, semoga mereka sempat bertaubat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.